Saya nak yang Kan mute. betul 10 minit tadi. Saya payment. Kenapa ni bang? Ayat tu macam kenapa dia tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita live hari ini untuk cara betul nak hibahkan part 2, part 2 di mana daripada yang part yang satu tadi, part yang satu yang sebelum ni, apa khabar semua? Daripada part yang satu sebelum ni ada ramai yang macam tanya kan yang cara betul untuk hibah tu apa beza antara macam faraid, hibah dengan wasiat. Jadi kita sambung untuk part 2 ni. Jadi apa khabar semua? Saya harap semua sihat dan berada di rumah bersama keluarga dan untuk kita stay at home dan semoga terhindar daripada wabak COVID-19 ni lah. Dan memang tak lupa juga untuk kita ucapkan terima kasih kepada the medical team untuk yang sentiasa bertumpus lumus untuk bekerja siang dan malam untuk menangani wabak virus COVID-19 lah. So terima kasih diucapkan. Okey, jadi sebelum saya nak teruskan sharing saya pada pagi ni, so saya percaya tuan-tuan dan perempuan macam stay at home dan ramai juga macam work from home. Jadi saya just nak kongsikan macam saya dapati tips macam ada e-book daripada coach Ibu Hanim, jadi sangat bagus, so boleh download di Facebook Ibu Hanim di mana dia berikan 15 tip untuk bekerja di rumah, tapi saya nak kongsikan 3 je hari ni di mana saya dah praktiskan. Daripada 15 tu kita ambil 3 je dan saya rasa untuk dia akan lebih berkesan lah, memang sangat-sangat berkesan. Yang pertama ialah kita kena pastikan kita bangun awal macam kita pergi pejabat dan kita bersiap macam ke pejabat. Dan kalau macam golongan wanita boleh macam put a light makeup on semua dan untuk seolah-olah bekerja di seolah nak masuk ke pejabat lah. So itu tip nombor 1. Kalau boleh elakkan lah macam baju kelawar, baju tidur semua. So kita kalau boleh dress well macam nak ke pejabat. Okay, so tip nombor 1. Tip yang kedua ialah kita kalau boleh sediakan a simple workstation walaupun kat rumah. So kita sediakan a simple workstation. So saya faham macam mungkin ada limited ke apa, maybe just a small table atau ada juga yang gunakan ruang meja makan. Tapi yang paling bagus if you have a small workstation, so dia akan membantu dan boleh letakkan macam filing dan buku. So a simple workstation. Okay, nombor 2. Nombor ketiga ialah kalau boleh you have a list of things to do to achieve hari tu. Maknanya pada hari tersebut, pada hari ni macam apakah senarai list of things to do yang perlu di-achieve untuk hari ni. Okay, so tu je saya nak share pagi ni sebelum saya masuk kepada topik saya. So kita nak make sure kita work from home ni secara efektif insyaAllah. Okay, so 3 tips. Yang pertama, bangun pagi, dress well. Yang kedua ialah ada workstation. Dan ketiga ialah have a list of things to achieve for the day. Okay, so kita nak pergi pada tajuk kita iaitu dia bahagian 2, cara betul untuk hibah ni bahagian 2 di mana ramai yang bertanya balik kepada saya. So yang mana satu nak buat, macam apa yang elok sebenarnya, adakah macam memang macam tak boleh faraid ke ataupun nak kena buat wasiat ke ataupun hibah. Jadi saya tidak macam menidakkan macam faraid ke apa, memang tak, kita sebenarnya boleh membuat pilihan. Jadi hari ni saya akan kongsikan apa dia faraid dan macam mana faraid, lepas tu apa dia macam wasiat dan apa dia hibah, dan kemudian kita berbincang dan apa yang sesuai untuk perancangan harta pusaka untuk keluarga kita. Yang penting ialah kita kena membuat perancangan lah. Saya rasa itu yang paling penting semasa kita masih hidup, kerana
sekarang ni kita tak nak masuk dalam statistik lah, di mana sehingga tahun 2020 statistik harta beku ialah sebanyak 70 bilion harta beku. So kita tak nak macam masuk dalam statistik tu, dan kita nak supaya keluarga kita terjaminlah, maknanya waris-waris akan dapat meneruskan kehidupan mereka dengan mudah. Okey, jadi saya kongsikan hari tu mengapa harta beku ni kan, mengapa harta beku disebabkan oleh akta probate. So saya akan sharekan di mana hari tu saya ada kongsikan. Okey, so ini ialah akta probate di mana Akta Probate 1959 ni ialah akta pengurusan harta pusaka, dan sekiranya kita meninggal, semua harta-harta dibekukan. So apa harta yang dibekukan ni ialah akaun bank, unit amanah saham, saham syarikat, tabung haji, urusan hartanah semata kendala, penjualan kereta dan juga KWSP. Tapi yang mana yang ada penama dekat sini, so yang mana ada penama, so penama boleh pergi ambil dekat harta ni, contohnya macam KWSP ataupun tabung haji ada penama, tapi penama ialah pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Penama bukan maknanya harta tu semua milik dia, maknanya dia adalah pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Jadi bila harta dibekukan, jadi kena dapatkan surat kuasa ataupun LA untuk buka kunci harta tersebut lah. Jadi surat kuasa ni boleh dapatkan di 3 tempat, iaitu Amanah Raya Berhad yang kurang harta daripada 600,000, ataupun di pejabat tanah kalau kurang daripada 2 juta, ataupun di mahkamah tinggi di mana lebih 2 juta dan kita perlu cari 2 penjamin yang sama harta dengan kita. Dan untuk mendapatkan surat kuasa ni je mengambil masa 6 bulan ke 2 tahun, di mana lepas kita dah dapat surat kuasa ni barulah boleh dibahagi harta pusaka tersebut, ditolak hutang, kemudian dia akan tengok kalau ada wasiat, kalau semua waris bersetuju, dan juga barulah dibahagikan secara faraid. Jadi daripada akta probate tadi, so kita boleh tengok macam ramai yang tak faham ataupun tak tahu sebenarnya ada akta probate ni, tak tahu sebenarnya bila kita meninggal harta sebenarnya dibekukan, dan juga ada 3 sebab kenapa macam harta beku tadi. Ialah yang pertama, waris tak faham lah proses, tak faham akta probate tu tadi, lepas tu tak tahu nak pergi mana, macam nak pergi amanah raya ke, nak kena pergi pejabat tanah ke, nak kena pergi, bila kena pergi mahkamah tinggi perlu lawyer, jadi proses yang rumit, jadi tak faham. Lepas tu sebenarnya ramai yang tak mengetahui sebab sebenarnya ada kos yang terlibat, ada duit macam perlu dibayar. Contohnya kalau nak ke mahkamah tinggi ataupun kalau nak ke amanah raya juga ada charge untuk dapatkan surat kuasa tersebut. Jadi sebenarnya syarikat kami boleh macam untuk bantu untuk uruskan untuk dapatkan surat kuasa tersebut, di mana pembayaran dibuat semasa hidup ni, dan bila macam meninggal jadi waris hanya call saja, dan syarikat kami sebagai syarikat principal ni sebagai trustee, dan akan uruskan untuk dapatkan surat kuasa tersebut secara percuma bila meninggal nanti. So yang tu yang penting, maknanya ada orang untuk uruskan surat kuasa tersebut. Kalau tak dia akan jadi panjang lah, sebab macam contohnya saya kongsikan masa bahagian 1 kan, proses harta pusaka tu ada yang mengambil masa 10 tahun, 60 tahun, jadi sangat lama. Okey. Jadi apa perancangan yang paling penting ialah selepas kita semasa perancangan, untuk membuat perancangan semasa hidup ni, so kita kena buat perancangan. So kita nak kena buat sama ada kita nak uruskan daripada segi macam nak pembahagian faraid ke, ataupun kita nak buat wasiat ke, ataupun kita nak buat hibah. So apa dia faraid? Okey, so apa dia faraid ni ialah, faraid ni daripada segi bahasa bermaksud ketetapan, maknanya dah tetap. Jadi istilah dalam syarak ni ialah faraid ni adalah pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang Islam yang telah ditetapkan di bawah hukum syarak ke atas waris-waris yang sah, dan layak setelah hutang-hutang semua dilunaskan. Jadi 4 langkah-langkah sebelum pembahagian faraid ini ialah
pertama kita kena selesaikan kos jenazah, kena selesaikan. Ingat tak saya kongsikan dalam bahagian 1, sebenarnya untuk menguruskan jenazah ni ada kos dan boleh mencecah ribuan ringgit. So yang pertama, waris kena selesaikan kos jenazah. Yang kedua, kita kena selesaikan hutang-hutang arwah, termasuk zakat, kalau belum pergi haji kena buat upah haji, ataupun apa hutang-hutang lah, maknanya kalau ada hutang bank ataupun. Dan saya pernah mendapat pertanyaan lah daripada macam waris yang ditinggalkan, di mana dia seorang isteri suri rumah, jadi suami yang keluar bekerja tak tahu tak tahu macam keuangan ni semua, jadi suami ada tinggalkan macam hutang, suami meninggal kemalangan, jadi ada tinggalkan hutang, jadi isteri tersebut seorang suri rumah, tak ada pendapatan, jadi dia mengatakan, dia bertanya dengan saya, so macam mana dengan hutang-hutang suami saya ni, boleh tak hutang-hutang tersebut dilupuskan? Jadi saya nak kongsi dekat sini, saya nak terangkan, saya minta maaf sangat-sangat, hutang tak boleh dilupuskan. Hutang memang kena bayar. Jadi hutang kena bayar. Sebab tu penting dalam perancangan keuangan pun kita kena lindungi hutang-hutang kita. Kita kena check apa hutang-hutang kita. Jadi kita kena pastikan bila kita meninggal, jadi hutang-hutang tersebut boleh dibayar. Jadi kena selesaikan hutang-hutang arwah, termasuk zakat dengan upah haji. Lepas tu kita akan tengok kalau ada wasiat, kalau semua waris semua bersetuju, kemudian barulah dibahagikan secara faraid. Okey, pembahagian dengan jelas untuk faraid ni telah dikongsikan oleh dalam Al-Quran, dan Allah telah kongsikan, Allah telah turunkan dalam surah An-Nisa ayat 11 hingga ayat 12 secara spesifiknya macam mana pembahagian faraid ni dalam surah An-Nisa, dan siapa yang sepatutnya mendapatkan faraid ni, sebab tu dia panggil, bermaksud bahasa tu ketetapan, sebab dah ditetapkan macam mana pembahagian faraid ni. Dan ini adalah contoh carta waris faraid lah, contoh carta waris faraid, di mana ramai yang tak tahu bagaimana sebenarnya pembahagian sebenar faraid, macam mana. Jadi sebab macam saya kongsi juga masa bahagian 1, antara ilmu yang ditarik pada akhir zaman ialah ilmu faraid ni. Jadi pihak Warhamna, pihak kami boleh bantu untuk macam kalau ada yang nak tahu ataupun nak tanya macam mana pembahagian faraid saya. Okey, contoh saya bagi contoh dekat sini, seorang suami dia meninggalkan seorang ibu, ada seorang isteri, ada seorang anak lelaki dengan 2 orang anak perempuan. Dia macam mana pembahagian faraid dia ialah ibu ni 1/6. 1/6, kemudian isteri 1/8 dan 1 anak lelaki. Okey, asabah. Asabah ni ialah stopper. Maknanya dia stopper ni maknanya dia takkan dapat dekat adik-beradik atau ni lah, dia takkan dapat, dia stopper, maknanya dia stop kat situ lah. And then 2 anak perempuan. Okey, nisbah 2 anak perempuan, nisbah anak lelaki dengan anak perempuan ialah 2 nisbah 1. 2 nisbah 1. Jadi ini semua tak sama dia punya pembahagian pembawah dia. Jadi kita samakan bahagian pembawah ni, maknanya ibu akan dapat 16/96, isteri 12/96, 1 anak lelaki 34/96, 2 anak perempuan, seorang anak perempuan akan dapat 17/96. So maknanya katalah macam apa-apa harta pun, contohnya macam EPF kan, penama untuk EPF, ini contoh katalah EPF tu ada dalam 100,000. Jadi 100,000, jadi ibu suami tu akan mendapat 16/96. Jadi 16/96 dikalikan dengan 100,000, so ibu mertua tu akan dapat 12,500. Memang hak faraid ibu mertua kat sana kalau ikut pembahagian faraid kat sini. Okey, so yang next ni saya tunjukkan contoh seorang suami juga, dia meninggal, dia meninggalkan seorang ibu, seorang isteri, 2 anak perempuan dan tak ada adik-beradik lain. Maknanya tak ada lagi lelaki yang lain lah, maknanya ibu pun tak ada adik-beradik, ibu pun macam anak tunggal, lepas tu isteri, lepas tu adik-beradik lelaki pun tak ada, pakcik ke semua tak ada adik-beradik lelaki. So apa yang berlaku ialah ibu 1/6, isteri 1/8, 2 anak perempuan ni 2/3 dan ada baitul mal lah dekat sini. Tapi yang ni ialah rare cases lah ni, kalau dah tak ada macam saudara mara lelaki yang lain. Kalau ada saudara mara lelaki yang lain, so dia takkan dapat macam lah. So contoh dekat sini, ibu 4/24, 3/24, 2 anak perempuan, seorang anak perempuan akan dapat 8/24 dan baitul mal ni 1/24. Jadi ni adalah pembahagian lah. Jadi setiap keluarga tu lain-lain dia punya pembahagian faraid tu. Jadi kita boleh bantu untuk kira sebab kita akan tengok macam
siapa dalam family, maknanya yang pertama kita akan tengok ibu, bapa, lepas tu suami atau isteri, and then anak lelaki, anak perempuan, dan sekiranya tak ada anak lelaki dan baru kita akan tengok adik-beradik lelaki, adik-beradik lelaki dan perempuan, dan kalau tak ada adik-beradik dan baru kita tengok macam apa tu pakcik macam tu lah. So kita akan tengok macam case per case basis. Okay, so ni saya tunjukkan contoh dalam bahagian satu, saya dah tunjukkan contoh juga. So dalam bila kita dapat harta, so even RM50 ni pun semua milik suami kita. Kita pun boleh ambil je kan RM50 duit suami kan. Ni jadi suami pun boleh bagi kat kita RM50, tapi bila meninggal je dia dah jadi pusaka. So bila pusaka, RM50 pun akan dibahagi-bahagikan macam ni. Maknanya untuk ayah 12/72, ibu 12/72. Ini contoh kalau suami maknanya masih ada ayah dan ibu dan dia ada anak lelaki dengan ada anak perempuan. So anak lelaki ni 26/72, anak perempuan 13/72, isteri 9/72. So akan dibahagi-bahagikan macam ni. So sama juga untuk macam rumah. So macam ni saya tunjuk contoh. So rumah pun dah dibahagi-bahagikan macam ni. Dan juga kereta lah. So kereta pun dah dibahagi-bahagikan macam ni. So dah dibahagi-bahagikan antara ayah, ibu, anak lelaki dan isteri. Jadi itu adalah untuk pembahagian faraid lah, maknanya untuk ketetapan. Tapi sebenarnya tak salah pun, ada juga keluarga yang saya yang berjumpa dengan saya, pelanggan, kita bincang. Jadi dia tak ada pun macam dapat dekat adik-beradik ke macam tu. Jadi dia pun boleh sebenarnya dibolehkan untuk kita teruskan secara faraid. Kerana sebenarnya ada 3 perkara di dalam faraid ini, iaitu yang pertama, daripada segi faraid ni kita boleh bahagi mengikut ketetapan ataupun percentage tadi. Macam contohnya bila macam tadi ada ibu ataupun ada ibu, ayah, ada percentage, maknanya ada 12/72, 12/72. Jadi kita sebenarnya boleh ikut, pertama kita ikut percentage seperti yang telah ditetapkan oleh faraid lah. Okey, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita boleh buat secara muafakat. Maknanya kita merunding waris faraid ini dan kita boleh muafakat dan bincang sebenarnya kita boleh macam tak follow percentage tu asalkan semua waris faraid bersetujulah. Contohnya bahagian anak lelaki dengan anak perempuan 2:1. So bila kita bincang, jadi macam contohnya nak buat sama rata. So boleh contohnya macam ada adik-beradik 10 orang, di mana anak lelaki ada dalam 6 orang dan anak perempuan dalam 4 orang. Jadi sepatutnya 2:1. Tapi boleh untuk berbincang bersama waris faraid untuk sama ratakan. So boleh, so buat perbincangan. So yang kedua nak dinamakan muafakat. Jadi semua waris faraid perlu sign lah untuk macam muafakat. Dan yang ketiga ialah sebenarnya waris faraid boleh melepaskan hak faraid. Sebenarnya dia boleh melepaskan, ada satu form untuk dia macam sign untuk melepaskan hak faraid. Contoh macam rumah tadi, contohnya rumah yang telah diduduki oleh isteri. Jadi katalah macam ada hak ibu dengan ayah mertua dekat situ 12/72, 12/72. Saya dah kongsikan kan macam minggu masa bahagian 1 dulu, di mana saya punya pelanggan sendiri juga seorang lecturer di salah sebuah universiti tempatan, di mana beliau kehilangan suami. Jadi apa yang berlaku ialah rumah yang dia duduk tu di di Selangor yang berharga RM700,000. Jadi bila ada hak ibu dan ayah mertua, jadi dia berjumlah lebih kurang RM233,000. Jadi perlu membuat bayaran kepada ibu dan ayah mertua pula, dan banyak carilah RM233,000 dan tak ada pilihan, terpaksa menjual rumah tersebut. Jadi sebenarnya ada pilihan supaya macam waris faraid untuk melepaskan hak faraid. Jadi melepaskan hak faraid ni perlu tanda tangan dan bersetuju. Tetapi sayangnya di Malaysia, kajian oleh Universiti Malaysia Kelantan mengatakan bahawa hanya 11% saja yang melepaskan hak faraid. Jadi yang lain semua dah macam mengikut ketetapan faraid lah. Jadi sebenarnya faraid tersebut boleh dibolehkan sekiranya waris faraid bersetuju dan secara muafakat, dan boleh untuk meneruskan pembahagian secara faraid. Okay, so yang kedua ialah wasiat. So apa dia wasiat? Saya kongsikan apa dia wasiat.
So wasiat ni daripada segi bahasa bermaksud dia ambil kata kerja wasa yang bererti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan atau pemberian harta selepas mati. Ahli-ahli fiqh mazhab Syafi'i berpendapat bahasa ia berasal dari kata sifat wasa yang bererti menghubungkan atau menyampaikan. Ia bermaksud menghubungkan atau menyampaikan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya dengan ganjaran pahala selepas dia meninggal dunia. Maknanya kita nak tengok maknanya wasiat tu dia maknanya memerintahkan atau menasihatkan, menjanjikan pemberian harta tu selepas mati. Dan dia bermaksud menghubungkan ataupun menyampaikan kebaikan oleh seseorang semasa hidupnya dengan ganjaran pahala selepas dia meninggal dunia. Okey, dalam section 2 nisbah 2 kurungan 1, enactment wasiat orang Islam Selangor ni, di mana wasiat ialah ikrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati. Maknanya dia nak tengok wasiat ni ialah ikrar yang dibuat semasa hayat ke atas harta atau manfaat seseorang untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak, ataupun wasiat ni dia lebih kepada macam hasrat semasa hidup dia, macam mana yang dia nak untuk membuat harta, ataupun kita kata pesanan lah, apa pesanan dia yang ditulis untuk hartanya yang bermaksud untuk kebajikan atau apa-apa yang dibenarkan menurut hukum syarak. Okey. Wasiat ni pula ialah pemberian harta selepas meninggal, dan dia sebenarnya kepada bukan waris. Sebenarnya wasiat yang dibolehkan ialah 1/3 daripada harta dan kepada bukan waris. Dan sebenarnya ada hadis yang menyatakan tiada wasiat kepada waris, terhad 1/3 sahaja daripada harta, tiada kabul dan perlu persetujuan waris. Ini adalah kelemahan wasiat ni, di mana dia memerlukan persetujuan daripada semua waris-waris faraid, dan sekiranya ada seorang waris faraid yang tak bersetuju, so sangat mudah dibatalkan oleh waris lah, di mana di mana ada contoh dekat sini. Saya ada contoh kebanyakan wasiat ada klausa persetujuan. Dia kena ada klausa persetujuan ni. Mari saya bacakan kat sini. Walau apapun peruntukan di perenggan 5/9 wasiat ini, pemberian dan pembahagian wasiat saya ini hanya akan terpakai dan dilaksanakan selepas kematian saya sekiranya mendapat persetujuan dan keredaan semua waris-waris saya. Jika tidak mendapat persetujuan daripada waris-waris saya, pembahagian dan pelaksanaan mestilah mengikut faraid. Jadi ni yang saya nak kongsikan, maknanya wasiat tu dibolehkan 1/3 sahaja dan kepada bukan waris. Tapi kalau kita membuat wasiat atas keseluruhan harta, sebab ada klausa dekat situ, klausa dalam wasiat tu sekiranya ada seorang waris faraid yang tak bersetuju, so wasiat tersebut boleh dibatalkan dan dibagikan pada balik semula kepada faraid lah. So ada sedikit macam kelemahan kat situ. Tapi wasiat yang dibolehkan ialah 1/3. Kalau dia membuat wasiat 1/3 daripada harta dan kepada bukan waris, so waris-waris wajib untuk laksanakan 1/3. Maknanya 1/3 tu boleh dibuat wasiat, kemudian 2/3 tu boleh dibuat faraid, ataupun kita boleh buat hibah lah. So apa dia hibah? So saya kongsikan apa dia hibah pula yang ketiga. Okey, apa dia hibah? Okey, hibah ni ialah anugerah, pemberian atau hadiah yang melibatkan suatu akad yang mengandungi pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang tu secara rela hati semasa hayatnya atas dasar kasih sayang. Okey, so dia adalah pemberian harta semasa kita hidup. So hibah ni kita kena buat semasa kita masih hidup. Lepas tu dia boleh diberikan kepada sesiapa sahaja, termasuk yang tidak menerima bukan waris faraid. Lepas tu
ada hadis ni, berilah hibah kepada kamu akan dikasihi, dia tak ada had. Dia tak ada had untuk hibah ni. Okey, saya dah kongsikan untuk bahagian 1 hari tu. Yang penting untuk rukun hibah ni ialah dia kena memenuhi 5 rukun hibah. Ingat tak yang bahagian 1 kan? So saya kongsikan yang pertama dia kena ada pemberi hibah, lepas tu yang kedua kena ada penerima hibah, yang ketiga ialah harta yang nak dihibahkan, kemudian yang keempat kena ada 2 orang saksi, dan yang kelima kena akadlah ijab dan kabul. Jadi maknanya semasa hidup waris dah tahu ataupun penerima hibah dah tahu yang harta tersebut akan dihibahkan. Tapi hibah juga ada dua yang saya kongsikan, iaitu hibah mutlak dengan hibah rukbah ataupun bersyarat. Jadi kita lebih menggalakkan hibah bersyarat di mana kita menggunakan kita akan memberi hadiah semasa kita masih hidup. Semasa hidup tu kita boleh gunakan harta tersebut dan dia akan berpindah milik, hibahnya akan pindah milik selepas kita meninggal, Okey, dan dia tidak perlu persetujuan waris, sebukti berkesan di mahkamah, dan hibah ni adalah sunnah Rasulullah lah. Okey, jadi ada 10 golongan yang perlu hibah, iaitu ada anak perempuan sahaja, ada anak perempuan sahaja, ada anak angkat, tak ada anak, belum berkahwin, berpoligami. Saya dah kongsikan juga kenapa berpoligami kan, ada 1/8, satu isteri 1/8, kalau 2 isteri 1/8 dibahagikan dengan 2, kalau 3 isteri 1/8 dibagi 3. Dan golongan mu'alaf ada saham syarikat, ada anak lelaki dengan anak perempuan, ada harta bersama ataupun ada hajat sendirilah untuk agihkan harta. Lepas tu kelebihan memberi harta melalui hibah ni, apa kelebihan? Ialah harta yang dihibahkan ni dia terkeluar daripada harta pusaka, pewarisan atau pemberian harta tu lebih mudah dan cepat, jumlah harta nak dihibah tu tak terhad, boleh dihibahkan dan tidak boleh dituntut oleh mana-mana pihak, kita boleh sama ratakan waris ni di bawah 18 tahun dan kita boleh hibahkan kepada sesiapa termasuk waris yang tidak menerima harta lah. So tu maknanya hibah ni kita kena buat semasa masih hidup dan memenuhi 5 rukun hibah ni tadi. Okey, jadi saya dah kongsikan, maknanya sebenarnya pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, boleh berbincang dengan keluarga. Sebenarnya yang pertama ialah kita nak kena penting untuk kita uruskan surat kuasa tu tadi. Yang tu yang pertama, maknanya adakah kita nak uruskan sendiri ataupun kita nak suruh syarikat trustee untuk uruskan, dan maknanya bila kita meninggal waris cuma call saja syarikat trustee dan boleh uruskan secara percuma untuk surat kuasa. Lepas tu adakah kita nak harta kita tu kita nak bahagikan secara faraid, dan di mana faraid ada 3, iaitu mengikut ketetapan ataupun percentage tadi, ataupun muafakat, ataupun boleh untuk ada yang boleh melepaskan hak faraid. Ataupun yang kedua, kita boleh membuat wasiat. Seelok-eloknya wasiat tu adalah wasiat 1/3 daripada harta kita. Ataupun kita nak membuat hibah ni kita galakkan hibah bersyarat di mana sekiranya kita masih hidup, so kita boleh gunakan, dia adalah milik kita dan dia akan dipindah milik semasa kita meninggal. Okey, jadi saya kongsikan lagi sekali, macam sekiranya untuk hibah ada 2 hibah yang kita sangat galakkan untuk membuat hibah, di mana saya sharekan, macam saya share bahagian 1 hari tu, so saya kongsikan lagi sekali. Okey, so hibah ni di mana rakyat Malaysia ni medium simpanan yang biasa. Medium simpanan yang biasa iaitu bank kan, FD, ASB, tabung haji, unit trust dan juga pelan dana hibah tunai. Okey, jadi di mana plan dana hibah tunai ni
untuk hibah tunai dalam masa 14 hari. Okey, kalau lain-lain medium ni kalau kita boleh tengok di mana contohnya di bank beku kan, di bank contohnya paling cepat beku lah bank dan FD paling cepat beku. Lepas tu dividen pun rendah kan, jadi tak ada hibah. Lepas tu tak ada zakat juga dan perlindungan. Jadi ASB dan tabung haji ni pun beku tapi ada penama. Ingat tak saya kongsikan penama tadi bahagian pertama. Jadi penama ni ialah pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Okey, sekiranya. Tapi di ASB dan tabung haji ada hibah juga. Ada hibah boleh pergi contohnya di ASB, boleh pergi dekat PNB. Jadi dia ada hibah berbayar di mana kita kena bayar bayaran awal, lepas tu bayaran setiap tahun dan bila kita meninggal ada sedikit charge yang akan diambil untuk charge pentadbiran lah. So kita bagi hibah berbayar. So tak ada zakat, tak ada perlindungan. So tabung haji pun sama, ada hibah berbayar. Jadi unit trust ada yang penama yang boleh dibagi faraid, ada juga yang tak ada penama lah. Okey, dan ni adalah kita tambah dengan plan dana hibah tunai ni, di mana dana hibah tunai ni kita menamakan hibah bersyarat. Maknanya semasa hibah bersyarat ni dalam masa 14 hari. Bila kita meninggal je terus dihibahkan kepada penerima hibah selama 14 hari. Sebab ingat tak saya kongsikan akta probate tadi. Jadi akta probate tu bila semua harta-harta yang lain beku, jadi harta yang lain beku, jadi duit daripada dana hibah tunai ni paling cepat akan dapat kepada waris dalam masa 14 hari. Okey. Jadi jadi waris-waris menghadapi masalah lah. So semua macam mana nak teruskan. Tadi kan saya cakap kan sebab ada kos sebenarnya untuk uruskan harta pusaka tu ada kos. Jadi kita sangat menggalakkan plan dana hibah tunai. Okey, jadi terima kasih yang menonton FB Live ni. Kalau ada soalan, boleh je macam drop soalan kan, tanya soalan. Jadi ada bersama-sama kita perunding Warhamnan, Asrul, Puan Zarina, Najib kan, Umi. Okey, jadi Puan Syarina terima kasih kerana bagi feedback. Jadi betul, sangat lama Puan Syarina kata proses untuk dapatkan harta pusaka tu sangat lama, dah hampir 2 tahun masih belum settle. Jadi mungkin belum tak sempat nak buat perancangan masa hidup kan. Jadi kalau boleh kita kena buat perancangan semasa hidup. Okey, jadi ada juga untuk hutang-hutang tu ada Cik Najib tambah zakat, upah haji, fidyah puasa, so kita kena gantikan. Okay, terima kasih atas feedback. Jadi kalau ada soalan boleh macam tanya soalan, saya akan cuba bantu. Okey, saya dekat plan dana hibah tunai, di mana dana hibah tunai ni kita boleh serahkan kepada waris, paling cepat boleh serahkan pada waris dalam masa 14 hari. Dalam masa 14 hari dan boleh digunakan kepada waris lah. Okey, apa dia dana hibah tunai ni? Dana hibah tunai ni akan diberi terus kepada waris selama 14 hari tanpa perlu melalui faraid pun. Lepas tu tidak perlu melalui akta probate 1959. Ingat tak saya kongsikan tadi, tak perlu nak melalui akta probate. Lepas tu tak perlu nak membayar charge amanah raya ataupun pejabat pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi. Tak perlu nak bayar charge untuk dana hibah tunai ni. Dan boleh dihibahkan kepada sesiapa sahaja yang berumur lebih daripada 18 tahun, boleh dihibahkan. Kita tak berapa menggalakkan untuk hibahkan kalau bawah umur 18 tahun ni kerana undang-undang di Malaysia ni tidak boleh bila bawah umur tidak boleh menerima wang tunai. Jadi sekiranya kita menamakan penerima hibah bawah 18, jadi kita terpaksa menunggu sampai anak tu 18 dan barulah kita boleh hibahkan. Jadi tak dapatlah selama 14 hari. So kita lebih galakkan kalau boleh penerima hibah ni lebih umur 18, lebih daripada umur 18 tahun. Jadi dan kenapa dia sebagai hibah bersyarat? Dia bila hibah bersyarat kita semasa hidup boleh digunakan sebagai simpanan. Jadi semasa hidup sebab kita tak pasti, sebab kita buat persediaan ni sekiranya kita meninggal dulu, jadi kita akan dapat kita meninggal, waris kita akan dapat
amount hibah tu tersebut. Tapi sekiranya kita hidup lama, contohnya kita hidup lama jadi kita mungkin memerlukan duit untuk simpanan, untuk perbelanjaan. Jadi dana hibah tunai ni ada simpanan yang kita boleh keluarkan mungkin dalam selepas 10 tahun, 5 tahun itu ada nilai simpanan, so boleh keluarkan sebanyak 80%. Dan ingat tak saya kongsikan hari tu, saya kongsikan sebelum ni, allowance belanja pengebumian yang tinggi. Jadi dalam dana hibah tunai ni ada allowance pengebumian sebanyak RM1,000 yang disediakan yang boleh diserahkan kepada waris untuk belanja pengebumian. Okey, saya nak kongsikan untuk dana hibah tunai ni di mana kita mengamalkan konsep tabaruk. Kita mengamalkan konsep tabaruk ni di mana sesuai untuk dalam suasana kita yang sekarang ni, kita jaga kita kan, banyak hashtag kita jaga kita. Jadi dikongsikan macam dengan ni banyak macam kita jaga kita, di mana dana hibah tunai ni ada dana tabaruk. Okey, dana tabaruk di mana semua duit-duit yang kita sumbangkan akan dimasukkan dalam satu tabaruk ni, dan sekiranya ada yang macam meninggal ataupun ada yang sakit, so duit daripada pampasan tabaruk ni akan dibayar kepada yang sakit tu dulu, peserta tersebut. Jadi maknanya kenapa bagusnya macam dana hibah tunai ni, maknanya selain daripada kita menyediakan pampasan ataupun hibah untuk keluarga kita, untuk penerima hibah, dia juga menyediakan dana tabaruk. Tabaruk ni maknanya kita sama-sama derma untuk bantu-membantu antara satu sama lain, dan contohnya sekiranya ada yang meninggal ataupun sakit dahulu, orang lain yang sakit dulu, kita akan bayar pampasan kepada orang tersebut. Jadi dia sesuailah dengan tema, macam contohnya sekiranya ada yang rakan kita yang ditimpa, macam contohnya saya baru je mendapat berita, saya baru je ada salah seorang daripada pelanggan Etika Takaful yang terkena COVID-19 ni, di mana kita sediakan macam satu pampasan ataupun cash relief lah kita panggil, sebanyak RM5,000. RM5,000 kepada peserta yang terkena COVID-19. Jadi dengan dana tabaruk ni sebenarnya ada macam pampasan kita, dan ataupun contohnya ada yang meninggal. Sebab sekarang ni kita bukan hanya macam buat persediaan untuk COVID-19 ni, mungkin macam ada yang kemalangan, ada peserta yang kemalangan ataupun meninggal dunia ataupun lumpuh hilang upaya. Jadi duit tersebut akan digunakan untuk peserta lain untuk bayar pampasan lah. Banyak ada bahagian kita dekat dana tabaruk tu, insyaAllah. Okey, so saya dah kongsikan ada dua hibah iaitu dana hibah tunai, dan satu lagi ialah untuk hibah hartanah, hibah hartanah. Okay, so hibah hartanah ni kerana hibah hartanah ni disebabkan oleh pembahagian secara faraid tadi, di mana saya kongsikan awal-awal ni tadi kan, di mana bila pembahagian secara faraid ni, di mana macam rumah. Okey, jadi rumah ni maknanya akan dibahagi-bahagikan macam ni. Jadi rumah ni akan dibahagi-bahagikan. Jadi bila dibahagi-bahagikan macam ni, maknanya contoh suami meninggalkan sebuah rumah, jadi rumah ni dibahagikan oleh ayah, kemudian ayah ada 12/72, ibu 12/72, anak lelaki 26/72, anak perempuan 13/72, isteri 9/72. Jadi apa yang berlaku ialah sekiranya kita hendak keseluruhan sebagai isteri nak keseluruhan harta rumah ni, macam contohnya saya dah tunjuk contoh, kalau harta rumah tu 700,000, jadi kita kena sediakan dana sebanyak 233,000. Banyak tu kan, banyak sangat amount tu. Jadi digalakkan macam untuk membuat hibah rumah ni, suami membuatkan hibah atas nama isteri lah, ataupun untuk rumah, untuk aset kita boleh membuat hibah ni kepada anak-anak bawah 18 tahun. Okay, untuk membuat bawah 18 tahun. Jadi okey, so untuk hibah hartanah ni kita ada untuk promosi prahibah hartanah, di mana untuk rumah dan tanah 1 hingga 3 gerai jika masih dalam loan iaitu 2,100. Jadi kita ada diskaun sekarang ni, dan saya ucapkan terima kasih kepada para pelanggan dan ada rakan-rakan yang telah meletak memberi feedback dan mengambil peluang ini untuk meletakkan nama
sama untuk mendapatkan diskaun 20%. So sehingga 31 April dan promosi ni sehingga 30 Jun. Di mana untuk hibah rumah ni ialah diskaun 20%, 1680, jika tiada los 1600, hanya RM1,280 sahaja. Okey, so saya kongsikan ada dua, iaitu dana hibah tunai dan juga untuk hibah rumah lah. Jadi saya buka kalau macam ada soalan. Kalau ada soalan macam ada nak tanya bagaimana, jadi kita ada promosi juga untuk dana hibah tunai ni sebenarnya untuk sediakan serendah RM50 sahaja. Untuk dana hibah tunai tu kita boleh mula serendah RM50 ataupun boleh tanya kepada peronim-peronim Warhamna, boleh dapatkan macam quotation ataupun sebut harga, boleh PM macam berapa amount yang nak ditinggalkan kepada family dan berapa bayaran yang hendak dibuat lah. Okay, so saya tunggu kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya. Sementara tu saya kongsikan satu video di mana saya kongsikan satu video untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih fahamlah apa yang saya. Sama seperti pasangan yang lain, Azlina dan suami sememangnya mengimpikan untuk memiliki kediaman sendiri. Setelah bertahun membuat simpanan, akhirnya mereka berjaya membeli sebuah rumah bersama dan hartanah ini didaftarkan atas nama Azlina dan suami. Namun, siapa sangka bahagia yang diharap bertukar menjadi duka. Konflik mula timbul apabila suami tercinta meninggal dunia. Bila mertua saya, ibu mertua, ayah mertua saya mula persoalkan, mula tanya, selalu sangat tanya bahagian arwah suami saya, anak dia. Jadi lagi masalah bila adik-beradik dia pun tuntutkan faraid rumah tu. Persoalannya sekarang ni, macam mana saya nak bagi bahagian suami saya tu? Harga bahagian suami saya tu lebih daripada RM150,000. Saya sekarang ni dengan 2 orang anak lagi, saya kena jaga. Pendapatan saya pun tak terurus lagi. Satu jalan penyelesaian yang saya nampak sekarang ni ialah dengan menjual rumah yang kami dah beli tu. Tapi takkan saya nak jual, sayang. Dah setahun saya tinggal dengan dia. Jadi sampai sekarang ni saya buntu. Saya tak tahu macam mana nak bagi bahagian suami saya, arwah suami saya tu dekat mertua saya. Saya ada berunding sekali dua dengan mertua saya untuk bagi tempoh saya bayar sebab jumlah RM150,000 tu bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Tapi masalahnya sekarang mertua saya tetap nak dengan segera bahagian arwah suami saya tu. Bila saya jumpa dengan peguam untuk mendapatkan nasihat peguam tanya kepada saya, ada tak sebelum ni masa dapatkan harta pencarian ni ada tak sediakan wasiat ataupun hibah untuk harta ni. Tapi memang salah kami tak pernah pun ambil tahu pasal perkara itu. Nasihat saya kepada pasangan yang ingin membeli harta pencarian ataupun yang telah ada harta bersama supaya ambil tahu tentang wasiat dan juga hibah. Sebab nanti sekiranya satu pasangan sudah tak ada, dia tak akan menimbulkan masalah kepada pasangan yang lagi satu yang masih hidup. Okey, jadi itu kita kongsikan maknanya kisah benar daripada macam wanita hari ini di mana beliau ditinggalkan suami. Sebenarnya banyak kisah macam ni di mana beliau terpaksa macam mana nak bahagikan faraid. Jadi itu yang kita galakkan dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih yang mana-mana. Maknanya boleh secara faraid ke ataupun membuat wasiat 1/3 ke ataupun boleh hibahkan. Cuma hibah tu dinasihatkan untuk macam sama ada dana hibah tunai dan juga hibah rumah lah, di mana kita ada diskaun sekarang ni boleh letak nama sehingga 30 April dan voucher 20% tersebut boleh digunakan sehingga 30 Jun. Dan saya nak kongsikan kita juga ada promosi untuk dana hibah tunai ni. Okey, jadi contoh ni serendah yang saya cakap lah, plan promosi ni serendah sehingga RM50 saja. Dan bukan itu saja, kita juga sediakan persediaan tunai untuk COVID-19 di mana kita sediakan cash relief sebanyak RM5,000 dan sekiranya meninggal ataupun lumpuh hilang upaya, kita sediakan sehingga RM50,000 untuk dihibahkan terus kepada waris dalam masa 14 hari. Jadi kita dah sediakan sebanyak dana tunai ni sehingga
RM5,000 sekiranya berlaku, dan serendah RM50 sahajalah. Ini yang paling rendah di mana boleh dikongsikan, dan ada juga manfaat untuk COVID-19 RM5,000. Dan saya baru je macam saya kongsi tadi, saya dapat berita ada peserta pemegang etikat takaful pemegang polisi yang telah diagnose untuk COVID-19 ni. Jadi pihak etika akan menyediakan cash sebanyak RM5,000 lah. Bukan kita nak sekurang-kurangnya dia meringankanlah beban kepada peserta ataupun pemegang polisi tersebut lah. Okey, saya tunggu kalau macam ada soalan. So saya tengok macam ada kawan-kawan saya yang menonton FB live ni. So kalau ada macam soalan boleh macam tanyalah, boleh macam jadi ni pun Cik Zaki Mahmud, thank you for sharing. Cik Zaki kata macam okey, untuk Farah ini memang persetujuan atau macam saya cakap tadi kan, muafakat semua adik-beradik. Jadi untuk macam kalau boleh muafakat, dia macam ada ibu ataupun ada harta anak-anak lelaki ni semua, maknanya boleh secara muafakat. Okay, so terima kasih Cik Zaki kerana berkongsi. Saya tunggu kalau ada macam soalan-soalan yang lain, kalau ada soalan. Okay, jadi terima kasih kerana menonton live ni. Jadi kita akan bagi maklumat dari semasa ke semasa. Jadi yang paling penting kita kena berada di rumah, jadi macam stay at home kan, bersama-sama keluarga dan bincang apa benda yang apa yang sesuai untuk keluarga kita, yang paling baik untuk kita merancang, untuk kita buat perancangan bersama keluarga, dan ini dalam masa terbaik lah sebab kita semua berkumpul. Jadi sebab sebenarnya macam saya kongsi juga kat bahagian satu, sebenarnya memang dalam Islam pun memang dibenarkan untuk kita satu ialah kita mencari harta. Sebab kalau kita baca sejarah pun sebenarnya Rasulullah SAW pun berniaga dan kaya. Lepas tu Siti Khadijah juga harta yang banyak. Lepas tu sahabat-sahabat Rasulullah juga. Jadi kita dibenarkan sebenarnya mencari harta. Lepas tu kita dibenarkan untuk menguruskan harta. Untuk uruskan harta ni kita kena bayar zakat. Lepas tu kita kena harta tu daripada sumber-sumber yang halal. Kemudian kita sebenarnya semasa hidup ni perlu mewariskan harta. Maknanya kita kena fikir macam mana cara yang terbaik untuk mewariskan harta. Dan lagi satu, kita juga kena melindungi hutang tadi. Ingat tak kan tadi sebenarnya sebelum nak pembahagian faraid, kita kena lindungi hutang-hutang kita. Jadi boleh juga menggunakan plan perlindungan hutang ataupun dana hibah tunai tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan. Macam saya kongsikan awal-awal tadi, ada ibu isteri yang ditinggalkan, suami dia tanya sama ada hutang-hutang suami dia boleh tak dilupuskan. Dan saya juga ada satu kisah daripada macam punding kami kan, di mana ada isteri ataupun waris sampai declare bankrupt disebabkan hutang-hutangnya ditinggalkan. Jadi waris pula terpaksa menanggung hutang-hutang tersebut dan untuk sampai declare bankrupt. Jadi kalau boleh kita tak naklah, kita nak dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Jadi kita buat perancangan. Jadi masa yang terbaik ni berkumpul bersama keluarga, kita check balik keuangan kita check balik, kita tengok balik apa polisi-polisi takaful kita yang ada, lepas tu apa senarai hutang-hutang kita. Sebab sekarang ni dalam masa 6 bulan kerajaan bagi moratorium, so 6 bulan, so kita tengok balik macam mana hutang-hutang kita dan semua hutang-hutang kita dilindungi tak. Sekiranya berlaku apa-apa kat kita, boleh tak hutang tersebut terus dibayar oleh waris. Kemudian ingat kita kena buat perancangan, so sama ada kita nak pilih untuk nak buat tadi bahagian secara faraid ke ataupun nak buat secara wasiat ke ataupun secara hibah. Dan hibah ada dua, itu dana hibah tunai dan juga dana hibah hartanah tadi. Hibah hartanah kita boleh masuk lagi nama sehingga 30 April. Saya cakap terima kasih kepada yang telah memasukkan nama. Terima kasih telah bagi kita nama untuk diskaun 20% dan voucher tersebut boleh digunakan sehingga 30 Jun 2020. So kalau ada macam soalan-soalan, ada soalan? Ramai yang tengah tengok rakan-rakan saya. Cik Ni Azman, thank you. Cik Ni Azman, Cik Halim. Saya punya ni Mak Dah daripada Ipoh tengah tengok. Cik Azmi, Ramli. Kawan-kawan saya Puan Azliza, Puan Bazna, Cik Adlan. Okay, thank you for watching live ni. Terima kasih.
Dan kalau ni boleh rujuk perunding-perunding Warhamna, boleh tanya mereka, boleh masuk ke dekat kita punya FB page. Okey, kita ada FB page dalam Warhamna, kita ada Facebook page. Lepas tu kita juga ada website www.warhamna.com. So boleh masuk dekat website dan boleh hubungi ataupun WhatsApp 013-631-7708. Boleh macam WhatsApp apa soalan semua. So kita insyaAllah akan live daripada time to time untuk kita bagi maklumat dan information dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan will be akan stay at home dan gunakan masa dengan family ni sebaik-baiknya. Dan saya suka juga nak kongsikan mengenai konsep yang semasa kita PKP ni ataupun masa kita dalam rumah ni, kita tenang-tenang je. Maknanya kita gunakan masa yang sebaik-baiknya untuk macam spend time dengan family, bincang yang terbaik tu semua. Lepas tu kita boleh banyak webinar ataupun ikuti banyak Facebook Live ni, sharing info dan tenang-tenang je kerana lepas daripada PKP ni selalunya kita nak keluar sebagai pemenang dan selalu ada banyak yang saya suka tagline ni daripada macam sifu-sifu semua ni di mana orang tenang selalu menang. So kita nak jadi orang yang tenang. So kita tenang-tenang je masa PKP ni kita bincang macam mana cara yang terbaik, kita urus keuangan yang terbaik tu semua dan insyaAllah kita nak keluar sebagai pemenang selepas COVID-19. Okay, so boleh pilih yang mana yang sesuai. Ingat saya kongsikan tadi kalau hibah tadi ada dana hibah tunai dan juga hibah hartanah. Okay, so dan kalau nak tahu macam mana pembahagian faraid macam pembahagian faraid yang jelas tadi kan, macam tadi saya kongsikan ada kenapa percentage tu berapa percentage saya punya percentage ni berapa, boleh boleh PM perunding-perunding Warhamna, mereka akan tinggalkan nombor telefon di boleh tinggalkan boleh tinggalkan nombor telefon perunding-perunding Warhamna akan tinggalkan nombor telefon, boleh hubungi mereka dan boleh juga hubungi kita punya Facebook page untuk tanya macam mana pembahagian faraid saya berapa percentage, sekiranya saya meninggal siapa yang akan dapat pembahagian saya. Okay, so saya ucapkan terima kasih yang baik-baik semua datang pada Allah Ta'ala, yang saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke ataupun ada apa yang tak selesa. So saya ucapkan terima kasih dan semoga anda semua tenang-tenang je di rumah, urus keuangan dengan baik, semua uruskan perancangan harta pusaka dengan baik dan saya jumpa anda di next live insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih.